Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail dan pada hari ini saya akan membentangkan kekuatan dan kelemahan dasar co-curriculum serta pelaksanaannya di sekolah. Di segi definisi co-curriculum, kegiatan co-curriculum ialah apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberi murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari dalam bilik darjah. Dasar co-curriculum menurut Peraturan 3/1 Peraturan Pendidikan 1997, dasar co-curriculum terbahagi kepada 5 dasar utama. Dasar yang pertama, co-curriculum sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Ia adalah untuk meningkatkan keupayaan pelajari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek, pemupukan aspek kepercayaan, unsur budaya, nilai murni dan dogma dalam kalangan murid adalah sangat diutamakan melalui dasar co-curriculum kebangsaan. Pelaksanaannya adalah wajib. Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan co-curriculum adalah satu kesalahan. Jika disabit, pesalah boleh dijatuhkan hukuman dengan atau penjara ataupun kedua-duanya sekali di bawah penalti am. Dasar yang kedua, penyertaan murid dalam kegiatan co-curriculum adalah di sekolah adalah wajib. Matlamat gerak kerja co-curriculum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang murid. Setiap orang murid hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam satu gerak kerja pakai seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan. Dari segi pelaksanaan, sekolah boleh mewujudkan peluang yang seluas-luasnya kepada murid untuk menyertai kegiatan co-curriculum yang mereka minati. Penyertaan, kehadiran dan pencapaian murid dalam kegiatan co-curriculum hendaklah direkod dan diberi penilaian. Dasar yang ketiga ialah penyertaan semua guru adalah wajib. Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja co-curriculum di sekolah dengan cara mengurus, menyelia dan mengelola. Dari segi pelaksanaan, setiap guru di sekolah hendaklah diberi tugas dan tanggungjawab yang spesifik, terperinci dan kuantitatif dalam bidang co-curriculum di sekolah seperti yang dilakukan dalam bidang kurikulum. Dasar yang keempat, pelaksanaan kegiatan co-curriculum. Pelaksanaan setiap kegiatan co-curriculum yang dilaksanakan hendaklah dirancang dengan mempunyai matlamat, objektif, kaedah, pelaksanaan dan kurikulum kegiatan serta skema penilaian yang pragmatis dan progresif. Setiap kegiatan co-curriculum yang dilaksanakan hendaklah mengandungi elemen-elemen pengetahuan, pengalaman dan kemahiran baru serta nilai-nilai murni yang membantu membangunkan jasmani, emosi, rohani dan intelek murid secara seimbang. Dasar yang kelima ialah penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi. Dasar lima adalah untuk memberi fokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi dalam kalangan murid. Dari segi pelaksanaan, kegiatan co-curriculum yang dilaksanakan di sekolah hendaklah bersifat berentas disiplin, bersepadu dan tidak bersifat eksklusif. Penyertaan adalah terbuka kepada semua murid tanpa mengira kaum. Seterusnya kita beralih kepada dasar-dasar sokongan dalam pelaksanaan co-curriculum di sekolah. Yang pertama, kegiatan co-curriculum di sekolah boleh dilaksanakan dengan penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat. Kedua, KPM menggalakkan murid-murid bergiat dalam kegiatan pasukan pakaian seragam yang terdapat di sekolah selaras dengan dasar. Yang ketiga, KPM membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan murid semasa waktu persekolah secara terancang. Dan keempat, KPM menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Kelima, sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru dan murid-murid atau orang perseorangan dalam pencapaian dalam bidang co-curriculum. Dan keenam, sekolah perlu mewujudkan peluang kepada murid-murid untuk mengembangkan bakat dan potensi diri masing-masing dalam bidang-bidang co-curriculum yang mereka minat. Ketujuh, murid-murid diberi peluang memperagakan bakat dan kecemerlangan mereka kepada masyarakat awam. Selanjutnya kita beralih kepada kekuatan dan kelemahan dasar co-curriculum. Kekuatan dasar co-curriculum yang pertama adalah untuk menggalakkan pelibatan aktif murid di mana setiap murid perlu melibatkan diri dalam bidang co-curriculum seperti kelab, uniform dan permainan.
Hal ini adalah untuk mengukuhkan cara komunikasi dalam kalangan murid, dapat mengembangkan bakat dan minat murid yang terpendam dalam satu gerak kerja seperti kelab, badan uniform dan permainan. Ia juga akan meningkatkan gaya hidup yang aktif dalam kalangan murid selepas tamat waktu persekolahan. Kedua adalah untuk mewujudkan semangat perpaduan yang baik di mana pelibatan murid dalam co-curriculum merangkumi semua kaum. Oleh itu, perkara ini akan meningkatkan hubungan yang baik antara kaum. Sebagai contoh, melalui latihan kawat kaki, murid-murid daripada pelbagai kaum akan bekerjasama ketika melakukan kawat kaki. Tambahan pula, akan memupuk semangat toleransi antara satu sama lain. Yang ketiga adalah untuk membina keyakinan diri murid di mana aktiviti co-curriculum adalah untuk membina dan meningkatkan keyakinan diri dalam kalangan murid. Seterusnya, mereka tidak kekok dan malu ketika berucap atau berfungsi pendapat ketika waktu PDP. Sebagai contoh, keyakinan murid dapat dibentuk melalui penglibatan latihan kawat kaki, berani untuk memberi arahan kepada pelatur untuk berkawat. Dan kesannya, mereka akan berani bercakap, berfungsi idea dan bertanya kepada guru dalam kelas suatu sesi PDP. Seterusnya adalah untuk membantu murid mengembangkan bakat dan minat di mana perkembangan bakat dan minat dalam kalangan murid menjadikan mereka suka hadir ke sekolah kerana mempunyai aktiviti yang menarik dengan bakat atau minat mereka. Guru adalah berperanan berpenting bagi memastikan murid-murid dapat melibatkan diri dalam bidang co-curriculum. Selain daripada pengalaman akan diperolehi, murid-murid akan memperoleh peningkatan bakat atau minat yang terpendam. Sebagai contoh, murid-murid yang mempunyai bakat dalam bola sepak boleh terlibat secara aktif dalam sesi latihan bagi mewakili sekolah dalam acara bola sepak. Perkara ini akan menyebabkan murid suka hadir ke sekolah kerana diberi perhatian lebih oleh jurulatih bola sepak. Seterusnya kita beralih kepada kelemahan dasar co-curriculum. Pertama, kewujudan sekolah jenis kebangsaan mengganggu pelaksanaan dasar co-curriculum. Hal ini kerana tidak dapat melaksanakan dasar co-curriculum dengan baik kerana kebanyakan sekolah jenis kebangsaan didominasi oleh satu-satu kaum sahaja. Sebagai contoh, kelab atau persatuan bahasa Cina hanya didominasi oleh murid-murid bahasa Cina sahaja di sekolah jenis kebangsaan. Oleh itu, tidak dapat mewujudkan perpaduan yang utuh di sekolah jenis kebangsaan. Kedua, kekurangan guru pembimbing atau penasihat di mana peranan guru adalah penting bagi merancangkan kegiatan co-curriculum di sekolah. Kekurangan guru merupakan salah satu kekangan untuk melaksanakan dasar co-curriculum. Kebanyakan guru mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tersendiri dalam kelab atau persatuan, unit beruniform dan permainan. Kekurangan guru akan menyebabkan seorang guru terpaksa mengurus dan menyelia lebih daripada satu aktiviti co-curriculum. Ketiga, kekurangan kelengkapan pakaian seragam dalam bidang uniform, di mana tidak semua murid mampu untuk menyediakan pakaian seragam, badan uniform yang lengkap atau sekolah lengkap. Ia memerlukan modal yang besar bagi melengkapkan pakaian badan uniform. Kemampuan sekolah pula dilihat adalah terhad kerana dana sekolah tidak hanya fokus kepada aktiviti co-curriculum sahaja. Pertolongan guru untuk menyelesaikan masalah ini adalah dilihat terhad. Kelemahan yang keempat adalah kekurangan dana untuk melaksanakan aktiviti co-curriculum. Sekolah terpaksa mengeluarkan peruntukan tersendiri untuk melaksanakan program-program co-curriculum. Guru juga berperanan untuk mencari dana tambahan daripada pihak tertentu bagi menampung pelaksanaan aktiviti co-curriculum. Kesannya, tidak dapat melaksanakan aktiviti co-curriculum secara menyeluruh bagi melihat kesemua pelibatan murid-murid di sekolah. Sebagai contoh, lawatan sambil belajar yang memerlukan murid mengeluarkan wang tambahan bagi menampung kos pembacaan. Oleh itu, tidak semua murid mampu untuk terlibat dalam lawatan tersebut. Secara kesimpulannya, pelaksanaan dasar co-curriculum adalah bertujuan untuk menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan murid di sekolah. Di samping itu, dasar co-curriculum dapat membantu murid mengembangkan minat dan bakat mereka untuk kegunaan pada masa akan datang. Oleh itu, dasar ini merupakan sebahagian daripada aspek kurikulum bagi mengimbangi murid dari aspek akademik dan aktiviti co-curriculum. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.